A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin warzuqna fahma nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana wa atliq bi alsinatana wa qawwi bi ajnanana wasra' bi afhamana wa qawwi bi azamana bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yaqulu qawli amma ba'd. Kali kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi mengizinkan kita untuk meneruskan pembelajaran kita, walaupun minggu lepas kita tidak dapat bersama kerana ada program YBK ada program minggu lepas, tapi kita boleh meneruskan. Hari ini kita fokus kepada latihan saja kepada siapa yang ada. So apa kita buat ialah kita nanti minta Puan Nur Fadilah cuba berlatih untuk menerangkan kalimah-kalimah yang saya akan kongsikan nanti mengikut slide yang ada tu. Lepas tu saya minta ustaz kita menyelia. Kita buat latihan menyelia pun dalam QHN ni pun kita buat juga Sesiapa yang kita nampak boleh jadi bakal tenaga pengajar bakal tenaga pengajar tu, kita buat latihan menyelia peserta-peserta yang membuat latihan menyelia itu maknanya selepas peserta yang membuat latihan tu, penyelia akan bagi maklum balas maklum balas dari segi kebaikan dan kalau ada kelemahan macam mana cara nak memperbaiki lagi dan sebagainya sebagai latihan di dalam QH Academy ni, mereka-mereka yang dah senior tu sekarang ni mereka dalam latihan mengajar dan mereka mengendalikan kelas-kelas yang tertentu tu dalam pemerhatian saya sebagai latihan supaya mereka bila mereka ditauliahkan nanti sebagai tenaga pengajar, mereka sudah ada pengalaman secara praktikal macam Ustaz Saiful ni sebab dia background dia memang dah ada jadi kita kita boleh kata bantu dia untuk mempercepatkan proses nanti untuk yang menjadi tenaga pengajar Jadi saya kongsikan skrin macam biasa. Dan kita ambil slide yang kita gunakan untuk untuk pembelajaran kita. Mungkin kita mulakan daripada mula lah sebab ini kita buat secara random saja Kita telah membuat latihan ni, cuma kita nak pastikan tiap-tiap peserta yang mengikuti betul-betul mahir dengan boleh menerangkan kalimah-kalimah yang ada di sinilah. Boleh nampak ke slide? Boleh kan? Tak dengar? Boleh Ustaz, boleh. Boleh Okey, Puan Fadilah boleh nampak ke? Boleh on ke mic kan? Sekarang ni yang mana yang handphone tu boleh on ke mic Boleh dengar. Okey sekarang ni kita buat latihan saja supaya siapa yang ada ni kita mahirkan dia betul-betul dengan apakah caranya ialah kita akan melihat boleh tak dia menerangkan kalimah-kalimah yang kita sudah belajar sebelum ni dari perspektif dari perspektif jenis kata nama, jenis ismun maknanya sekarang ni fokus kita
jenis ismun tu dalam bentuk isim dhamir, sama ada dia sebagai pelaku kepada kata perbuatan ataupun kadang-kadang dia juga boleh berperanan sebagai objek. Ya, ada kalimah yang ada objek, ada kalimah yang tidak ada objek. Ya, tetapi setiap kalimah tu sudah semestinya ada pelaku dia. Ya, kalau tak ada pelaku pelik pula ya. Satu perbuatan berlaku tapi tak ada pelaku, tak logik. Ya, so maknanya dari segi logiknya apabila ada kalimah perbuatan tu mesti ada pelakunya ya. Cuma objek je kadang-kadang ada di dalam kalimah tu ataupun kadang-kadang tidak ada. Apakah kes dia tidak ada? Objek itu diasingkan ya. Maknanya dia bukannya dalam satu kalimah. Ya. Dia mungkin berlaku dalam dua kalimah yang berasingan ya. Tetapi senarai yang kita ada ni cuma fokus kepada satu kalimah saja ya. Jadi kalau ada objek dia akan menjadi objek yang bercantum dengan kalimah kata kerja ya. Okey, saya tunjukkan cara nak menerangkan tu. Jadi nanti kita minta Puan Nurfadilah tu buat latihan ya, buat latihan yang samalah apa yang dimaksudkan dengan menerangkan kalimah ya. Okey, pertamanya kalimah khalaqa di atas kanan sekali ialah khalaqa, kha baris atas, lam baris atas, qaf baris atas. So bila kita melihat satu kalimah di dalam Al-Quran mengambil bentuk ini ya. So biasanya bentuk ni biasa tu maksudnya ya selalunya ya, sebab kadang-kadang bentuk dia ada sikit perubahan ya, tetapi biasanya kalau kita melihat bentuk ni kalimah tu jenisnya adalah dipanggilkan fi'il madhi maklum wazan satu ya. Fi'il madhi maklum wazan satu. Itu dari segi jenis kata kerja dia ya. Tetapi kata kerja dia juga ada pelaku dia yang dipanggilkan fa'il. Okey. So dalam konteks khalaqa ni apa yang kita boleh lihat, kita hanya boleh melihat komponen kata kerja dia. Ya, khalaqa ni komponen kata kerja dia. Sebab apa? Komponen pelakunya biasanya berada di selepas khalaqa tu. Ya, selepas. Untuk fi'il madhi biasanya dia akan ada selepas khalaqa tu. Ya. Tapi kat sini dia tidak ada, dia kosong. Ya, dia kosong. Jadi maknanya pelaku tu ada, bukannya tidak ada, sebab bila perbuatan berlaku mesti ada pelaku dia ya. Jadi pelakunya ada tetapi dia tersembunyi ya. Dia tersembunyi, tidak dinyatakan di dalam kalimah itu. Ya. So itulah cara kita nak mengenal apabila kita jumpa kalimah yang mengambil bentuk khalaqa ya. Seperti juga sebagai contoh ya kalimah qala di sini. Ya, qala ni pun kata kerja. So pelakunya ada tapi pelakunya tidak dinyatakan di dalam perkataan itu ya. So pelakunya biasanya selepas qala tetapi dia kosong, tidak ada. Jadi maknanya pelaku tu ada tapi tersembunyi yang kita panggilkan pelaku yang tersembunyi. Kalau bahasa Arab tu pelaku tu dia panggilkan apa? Dhamir fa'il. Ya. Dhamir fa'il mustatir. Tersembunyi tu mustatir. Okey. Apakah dhamir fa'il yang biasanya mustatir ialah Huwa atau hiya. Huwa. huwa sahaja ya. Kalau hiya dia ada nampak. Ya, hanya huwa saja. Jadi bermakna kalau yang dia tidak tuliskan di dalam
kalimah tu, ya, jadi fa'ilnya seperti qala ni, khalaqa ni yang tersembunyi itu, jadi pelaku dia ialah huwa. Huwa. Huwa ialah siapa? Dia Dia seorang seorang lelaki. lelaki. Dia tu dalam kumpulan ghaibun lah. Ya, sebab 3 kumpulan kata kerja apa ni, pelaku ni dia boleh jadi mutakallim, aku dan kami. Dia boleh jadi orang kedua, iaitu kamu. Dia boleh jadi dia ataupun mereka. Ya, kalau dia seorang, dia. Kalau ramai, mereka. Ya. So yang tersembunyi ni dia hanya berlaku pada satu kes saja, iaitu huwa. Huwa. Dia seorang lelaki. Jadi bila kita menerangkan ni nanti, so kita tahu pelaku ni ialah huwa. Dan bila kita menterjemahkan ni, jadi kita akan masukkan pelaku tu sebagai dia seorang lelaki. Itu pelaku dia. Dia seorang lelaki, lepas tu barulah kita masukkan terjemahan kepada khalaqa ni bermakna telah mencipta. Ya, jadi makna kepada khalaqa ialah dia seorang lelaki telah mencipta. Itu ya lebih kurang macam mana cara kita nak berlatih menerangkan ya kalimah tu. Okey. Kalau lagi cantik, kalau Puan Fadilah tu boleh gunakan apa? Boleh gunakan screen sharing. Saya tak tahu sama ada sudah mahir ke tidak ya menggunakan screen sharing ni. Sebab screen sharing ni kita boleh buat kotak macam ni kan. Kita boleh pindah-pindahkan kotak tu ya. Dan kita boleh buat apa? Kalau mahu sebagai contoh, tadi kalau saya nak terangkan, saya boleh buat tulisan lagi, boleh teks ya. Bermakna saya boleh menulis lagi kat bawah khalaqa ni apa yang saya nak terangkan. Ya, so sebagai contoh kita boleh menerangkan nama dia tu. Ya, nama dia ialah fa'ilun madhi. Ya, ma'lum. Ma'lum mustatir. Wazan 1. Wazan 1. Wazan 1. Kan? Itu dia punya bahagian kata kerja, tapi fa'il dia tersembunyi. Dan kita masuk ke cerita fa'il dia sekali. Fa'il dan fa'il. Fa'ilnya lah ya. Fa'ilnya kita kalau kita rumi dia, kita ija dia sebagai huwa. Ya. Iaitu huwa ni ialah kita bracketkan dia seorang lelaki. Dengan digital ni macam-macam kita boleh ya gunakan untuk menyampaikan maklumat tu kepada peserta ataupun kalau kita mengajar besok kepada murid-murid kita ya. Gunakan sepenuhnya kemahiran digital ni. Ya, walaupun puan dengan ustaz kita jauh dari sini ya, tapi kita masih lagi boleh belajar macam seolah-olah kita dalam satu kelas. Itu yang bagusnya kita buat pembelajaran secara digital. Ramai daripada pelajar-pelajar QHS ni dari Singapura. Ya. Dia orang dari Singapura, kita kat sini. Tapi kita masih lagi boleh belajar dengan berkesan. Ya. Jadi itulah fa'ilnya huwa. Ya. Kalau kita perlu secara digital ni, huwa tu saya boleh ijakan jawinya sekali. Ya. Dan masukkan ke dalam dalam maklumat ni. Ya. Supaya dia kemas. Jadi tapi bila kita kata fa'il pertamanya situ telah pun disebutkan kumpulan dia ialah dia, maknanya ghaibun, bilangan dia seorang mufrad, dan jantina dia ialah lelaki ya. So sudah lengkap ya, lengkap maklumat tu, tapi kita boleh lengkapkan lagi
Ya, itu pun sudah hampir lengkap, tapi kita boleh masukkan lagi apa yang kita boleh masuk. Tadi kita kata dia tak nampak, ya. Tak nampak bermakna dia tersembunyi. Jadi kita masukkanlah yang tersembunyi. Ya, kalau nak harap tersembunyi itu kita boleh tulis sekali mustatir. Mustatir. Ya, atau okey. Apa lagi? Fa'il kita belum, walaupun kita belum belajar i'rab, ya, tetapi kita boleh memperkenalkan i'rab apabila kita nak mengupas satu-satu kalimah, sebab memang kena kupas, ya, kena masukkan. Kalau kita tak masukkan elemen i'rab tu, dia tak lengkap maklumat kepada kalimah tu, ya. So sekarang ni i'rab kepada fa'il, ya, fa'il pelaku tu ialah marfu'. Kita masukkan sekali. Itu semua fa'il kepada kata kerja dia mesti mengambil i'rab yang marfu'. Masukkan supaya lengkap, ya. Penjelasan kepada kalimah khalaqa tu. Okey, so maknanya secara ringkas kita menerangkan khalaqa ialah fi'lun madhi maklum wazan 1, dan fa'ilnya itu komponen kata kerja. Lepas tu komponen fa'ilnya ialah huwa. Ya, fa'ilnya huwa iaitu dia seorang lelaki. Itu fa'il dia. Dan kedudukan fa'il tu dalam konteks ayat tu dia yang tersembunyi, ya, kita tak nampak huwa tu dalam tu. Tapi dia exist, dia wujud, ya. Dengan tidak dinyatakan dalam kalimah tu, itu kita panggilkan tersembunyi, iaitu mustatir, ya. Dan semua fa'il ada i'rabnya yang marfu'. Jadi kita masukkan sekali. So dengan penerangan tu kita akan lebih faham, ya, lebih mengenalkan kalimah, ya. Tu dia dalam bentuk catatan, ya, sebab dia warna merah ni, ya. So tapi boleh bacalah, ya. Ini maknanya kita menulis maklumat yang kita faham tu, ya. Kalau kita buat penerangan secara verbal samalah, ya. Tapi untuk mencantikkan lagi kelas dan perkongsian dengan peserta tu, elok kita tuliskan sekali, ya, tuliskan sekali supaya dia membantu peserta-peserta tu mengenal. Ustaz, Okey, ya. yang saya nak tanya, fi'lun madhi maklum wazan 1 tu apa dia? Oh, ya. Fi'lun madhi wazan 1, ya. Okey, ya. Mungkin saya kena kongsikan. Dia nak memahami ni kita kena menggunakan template sebagai rujukan, ya. So saya bawa bukakan template ni. Nanti saya akan kongsikan template ni untuk tuan-tuan dan puan-puan mengguna pakai, ya. Jadi ini template ni dinamakan template QHS Quranic Vocabulary. Kalau atas tu, kat atas tu boleh nampak ke tak nampak? Ni dia. Quranic Vocabulary. Kita nama tu kita buat bahasa dalam bahasa orang putih, ya, sebab kita nak buat program ni bukan ke Malaysia saja. So template ni digunakan untuk membantu nak mengenal jenis dia, ya. So kalau tuan-tuan tengok sini, saya buat alih sikit supaya dia tak mengganggu ni, ya. Cuba tengok khalaqa tadi. Khalaqa tu kalau kita tengok bentuk dia, dia mengambil acuan yang ini, ya. Saya kotakkan warna merah acuan yang ni. Kotak yang ni, ya. Acuan fa'ala. Itulah acuan kepada khalaqa tadi. Khalaqa tu dia mengambil bentuk tu lah.
Jadi apabila kalimah mengambil bentuk ni atau dia mengambil bentuk ini, bentuk ni ialah huruf yang kedua tu baris bawah. Yang tadi huruf kedua baris atas, yang ni huruf kedua baris bawah, yang ni huruf kedua baris depan. Tiga-tiga ni ya adalah semuanya termasuk dalam kumpulan apa yang kita panggil fi'il madhi maklum. Maklum, lepas tu tengok wazan dia mana ya. Wazan dia yang tiga-tiga ni semua dalam kumpulan yang ni, wazan satu ni. Sebab kalimah dia banyak wazan. Ada wazan 1, wazan 2, wazan 3, terusnya sampai ke wazan 10. Jadi fa'ala tadi, khalaqa ni dia mengambil acuan ni, bukannya acuan yang lain. Sebab tu kita panggil dia fi'lun madhi maklum wazan 1. Ingat ya, fi'lun madhi maklum wazan 1 dia ada 3 wajah kita panggil ya. Ini wajah pertama fa'ila. Wajah kedua, wajah pertama fa'ala. Wajah kedua fa'ila. Apakah contohnya kalimah fi'il maklum madhi wazan 1 fa'ila? Sami'a. Sami'a tu dia mengambil acuan fa'ila. Jadi bermakna dia pun fi'il madhi maklum wazan 1 lah, sami'a mendengar ni. Okey, lepas tu kalimah boleh juga dia tidak mengambil fa'ala, tapi dia mengambil acuan yang ketiga ni, bentuk yang ni, iaitu fa'ula. Fa'ula pun fi'il madhi maklum wazan 1 juga. Jadi apa contoh fa'ula? Katalah karuma. Ya, karuma, kah baris atas, ra baris depan. So huruf kedua tu baris depan lah. Jadi karuma. Karuma maknanya memuliakan, ya, dia memuliakan. Itulah di mana kita boleh mengenal tadi ya, fi'lun madhi maklum wazan 1 sebab kita dah biasakan dengan template ni ya. Nanti kalau rasanya kelas ni saya belum beri lagi, nanti saya akan berikan template ni. Sebab kenapa saya tak bagi, sebab sebenarnya banyak maklumat template ni ya. Bukan yang ni saja, dia ada buat banyak helaian di, kalau tuan-tuan tengok kat bawah tu, ini Excel ya, dia banyak helaian yang ada ya dalam ni. Dia ada ringkasan dia. Ringkasan tu maknanya kita gunakan template ni untuk mencatat kalimah-kalimah yang kita sudah kenali ya. Yang kenali. Bila kita dah kenal kalimah, lepas tu dia campur-campurkan, lepas tu kita bahagikan dia kepada jumlah kabinet yang sebenarnya, dan dia boleh klik klik percentage pun ya, jumlah yang kita kenal dalam Al-Quran. So ini saya memerlukan satu masa yang tertentu untuk menerangkan, dan semua tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh guna pakaikannya untuk monitor ya, berapa banyak kalimah yang kita kenal. So kenal tu daripada jumlah berapa? 77,437. Itu jumlah keseluruhan kalimah-kalimah Al-Quran. So sekarang ni kita sudah tahu 73,664. Ya, dan Excel ni boleh calculate formula berapa peratus, iaitu 95% sudah mengenal. Ya, pelajar-pelajar yang ikuti QHS Academy, kita semua bagi template ni ya. Jadi dia boleh monitor kalimah-kalimah yang dia sudah kenal dan masukkan dalam template ni ya. Sebagai contoh, saya tunjukkan jumlah dia kat mana. Tuan-tuan tengok yang warna yang biru ni, warna merah di bawah. Ini menunjukkan di setiap kalimah yang bermula dengan huruf akar ni, huruf akar pertama mim, ini huruf akar kedua lam, ini huruf akar ketiga kaf dan sebagainya. Kita boleh rekodkan berapakah jumlah yang kita kenali. Tu dia. So bila dicampurkan semua, dia akan pergi ke mana? Pergi ke sini ya. Iaitu jumlah dikenali ialah A, 20,621. Itu semua campuran yang bawah ni adalah yang warna biru muda ni.
Nombor-nombor yang tuan-tuan lihat sini itu nombor kalimah yang sudah dikenal dan faham. Ya, bukan setakat tahu makna tidak, tak cukup. Kena tahu jenis dia, kena tahu wazan dia, kena tahu kata akar dia, kena tahu kata dasar dia, ya, dan akhirnya boleh kita memberi makna kepada kalimah tu yang dimasukkan dengan kalimah yang dikenali. Okey. Dan itu baru satu kumpulan, tapi ada satu kumpulan lain B, ya, iaitu kita kata jumlah-jumlah lain kalimah yang dikenali selain pada A lah. Jadi kalimah ni kita panggilkan dia apa? Kalimah jamid. Yang kita panggil jamid. Yang kalau tengok bawah ni ada tulis kalimah jamid. Ya, kumpulan kalimah yang ini, yang A ni ialah kumpulan kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar. Yang ni A, yang bawah yang semua ni yang ada huruf akar. Mana huruf akar dia? Kat atas ni lah. Kita ambil huruf akar yang pertama saja. Yang bermula dengan alif, yang ni bermula dengan ba, bermula dengan ta, dan seterusnya sampai ke ujung bermula dengan ya. Kita sudah kenali ialah 533 kalimah. Jadi template ni ya sangat baguslah untuk nanti kalau kita betul-betul nak mahir dengan kalimah-kalimah Al-Quran. Kita tahu ya. Kita boleh monitor nanti. Kalau baru tahu sedikit, mungkin dia akan tunjuk sini berapa, mungkin 2%, 3%. Dia automatically, ya, dia ada nombor di sini, dia akan kira lah. Dia ada formula dah dimasukkan dalam tu. Okey, yang banyak ni 53,000 ni sebenarnya kalimah kumpulan B ni dipanggilkan apa? Kalimah jamid. Ya, apa kalimah jamid? Kalimah jamid ni dia tak ada huruf akar. Macam kalimah B contohnya. B baris bawah tu jamid sebab dia tidak dibangunkan daripada 3 huruf akar. Ya. Dan dia kalimah tu dia tidak berubah. Biasanya kalimah-kalimah harfun termasuk dalam kumpulan kalimah jamidun. Ya, asalnya ialah jamidun. Kita Melayu panggil jamid saja. Melayu cakap jamid tu selalu yang kita dengar apa dia? Jumud. Jumud tu pada jamid lah. Maknanya dia tidak berubah. dia tidak berubah. Satu. Yang keduanya, dia tidak ada huruf akar. Jadi, jumlah 53,000 ni kita masukkan dalam kumpulan kalimah jamid di bawah ni, ya. Ada tulis jamid ni. Kalau kita tekan situ, inilah. Ya, kalimah jamid, ya. Kita senaraikan, iaitu sebagai contoh, lihat yang warna biru ni, ya. Yang ni. Tu kolom biru tu, ya. Contohnya apa tu? Ana. Ya, ana apa kalimah isim pronoun. Isim kata ganti nama, dia jamid. Dia bukannya mustaq. Dia bukannya kata terbitan. So kita masukkan dalam kumpulan ni, ya. Ana, nahnu. Lepas tu dalam Quran kita boleh cek, ya, ana dan nahnu ni jumlah yang digunakan ni, ya, 137 ni, ya, kita boleh cek dalam Quran. Nanti ada caranya saya akan tunjukkan, ya. Mungkin untuk permulaan nanti saya ajarkan Ustaz Saiful lah, ya, macam mana nak gunakan, nak cari maklumat ni, ya. Jadi 137 dan yang digunakan dalam Al-Quran ni kita kenal berapa? Kita kenal semua. Jadi kita letak 137. Yang ni kolom kita kenal, ini kolom berapa kali kalimah tu digunakan dalam Al-Quran. Okey, lepas tu anta, antum. Sebagai contoh, ini pun jamid juga lah. Dia bukan dibangun daripada 3 huruf akar, tidak. Dan dia tidak akan berubah. Ya. Jadi kita masuk ke dalam kumpulan jamid. Ya. Jadi tuan-tuan tengok ke atas ni. 53,043 ni ialah dijumlahkan, dia dah ada formula sekali. Dia kira yang ni. Apa-apa saja nombor yang kita masuk ke dalam ni, dia akan kira. Ya. Sampailah 136 ni. Kemudian
berapa jumlah tu dia akan jumlahkan ke atas tadi. 53,043 kalimah yang kita kenali daripada kumpulan yang jamid. Keseluruhan kalimah-kalimah yang kita senaraikan berapa? 53,460. Jadi bermakna hampir 90% lebih kita sudah mengenali. Dengan syarat kita betul kenal lah. Apakah kalimah dia tadi? Allah. Yang ini ialah Allah. Allah tak banyak guna. 23 kali je dalam Al-Quran. Tetapi inna dengan anna ni, bila kita cek dalam Quran, kita akan dapati digunakan sebanyak 2,444 kali. So pecahan inna dengan anna apa kita buat? Kita tekan kat sini, tuan-tuan tengok di atas ni. Dia ada formula dia kat atas tu. Bermakna 1682 tu ialah inna dan 362 kali tu ialah anna. Jadi jumlah dia 2044. Dan saya tak ada masalah sebab saya memang kenal dah semua. Inna ni, anna ni memang 2000 ni kita kenal. So saya letak sini 2044 tu semua kita kenal. Jadi kalau tuan-tuan buat masukkan template nanti, jadi kita akan dapat monitor lah berapa kalimah yang kita sudah kenali. Okey. Allah dengan Allahumma ni kita masukkan sini sebab kita tak nak dia dibincangkan dari perspektif huruf akar. Sebab Allah ni dia ada dua pendapat. Ada ulama mengatakan dia dibina daripada 3 huruf akar, alif lam ha. Tapi ada juga mengatakan tak, Allah ni kita tak mahu dibincangkan daripada huruf akar, tapi dia memang ejaan dia macam tu, Allah. Nama kepada Allah tu, Arab menulis benda membunyikan macam tu, itulah berlakunya kalimah Allah tanpa kita kata, oh Allah ni adalah dibangun daripada 3 huruf akar, alif lam ha, menjadi ilahun. Daripada ilahun tambah alif lam ta'rifah, baru jadi Allah. So kita tak nak, sebab ini lafzul jalalah. Satu perkataan yang mulia, yang agung dan tinggi. Kita tak mahu aturkannya macam mana kita mengatur kalimah-kalimah lain. Kita kena asingkan dia. Jadi kita semua yang bersangkut paut dengan Allah tu, dan kita masukkan dalam kumpulan jamid. Jadi kita buat sekali ilahun, ilah tu kat sini sebab kita nak membezakan dia. Yang ni ialah yang mustaq kita panggilnya, yang ada 3 huruf akar. Allahumma ni kita tak mahu bincang dia dalam konteks 3 huruf akar. Okey. Ini home, hiya, hunna semua ni kita boleh cek dalam Quran berapa kali digunakan. Jadi bila dijumlahkan semua atas tu, jadi 53043 ni dia automatically dia akan pindahkan nombor tu kepada bahagian ringkasan tadi. Sebab tu sini terdapat 53043 tu. Apa saja jumlah kat situ, dia akan terus bawa ke sini tanpa kita menaik pun, sebab ada formula dah tu. Kemudian 20,000 campur dengan 53,000 jadilah 73,664 kalimah kita sudah kenali. Daripada berapa? Daripada kat bawah tu ada cutik dia. Daripada 77,400 tu, kita inilah formula dia, nak mengira 95% ni, iaitu D9 yang ni lah. Yang ni 73 ni dia bahagikan dengan 77,437 sebab keseluruhan kalimah dalam Al-Quran ialah 77,430. Lepas tu kali dengan 1, dapatlah persentage ni. Peratusan tu. Itulah cara nak menggunakan
template ya. Apakah contoh kalimah-kalimah? Cuba tengok. Sini ada berapa? Ada, saya pindahkan kotak ni ataupun buangkan dulu ya, iaitu kita padamkan ni. Okey. Okey, katakanlah apa? Sini ain ya, bermula dengan ain ni 2338 kalimah. Ya. So kita pergi ke ain, iaitu di sini di bawah ni tengok ada sheet dan bahagian ain. Ni kita dah masukkan dalam ni bahagian ain. Ni ya. Ini semua ain ni. Ya, sebagai contoh, kumpulan pertama tu dalam kumpulan huruf akar ain, ba dengan dal. Ain bada ni bentuk kata dasar ain bada, maknanya sembah. Jadi kita ada kolom di sini, kita ambil sampel saja ya, contoh-contoh apa kalimah yang dibangunkan daripada ain badal ni. Bila kita cek dengan Quran, dia ada dua kumpulan. Satu kumpulan dia mengambil bentuk wazan satu, satu kumpulan lagi membentuk wazan kedua. Tu kita tulis W1 dengan W2 tu bermakna wazan satu, wazan dua yang dibentukkan daripada huruf akar ain, ba dengan dal. Yang ni ya. Kalau belah bawah ni lain dah. Bawah ni daripada ain, waw, nun dah. Ya, ain, waw, nun. Okey. So dalam banyak-banyak, jadi berapakah jumlah kalimah daripada ain badal dan mengambil bentuk wazan satu ni di dalam Al-Quran? Kita akan boleh cari nanti, ialah 274 kali. Ya, 274 kali. Okey. Kalau saya nak fokuskan, ambil ni 274 tu yang mana? Yang ni lah. Ini untuk wazan satu ya. 274 kali digunakan di dalam Al-Quran sebab kalimah-kalimah ni dia berulang kali. Banyak kali dia berulang. Ya. Sebab tu kita nampak jumlah tu tinggi, sedangkan contoh-contoh kalimah tu tak banyak pun sebab dia berulang ya. Kalau nanti kita boleh cek macam na'budu ni berapa kali, la ta'budu ni berapa kali, abiduna pun berapa kali ya, kita boleh cek dia satu-satu tu. Tapi apa yang kita nak tunjukkan ialah jumlah keseluruhan wazan satu ialah 270. Tapi kita sudah mengenal 260. 260. Lepas tu bagi wazan yang ke bawah tu ialah wazan kedua. Berapa kita gunakan? Dekat sekali je. Ya, sekali je. Dan satu pun kita kenal dia. Kita letakkan bahagian kenal satu. Yang tadi wazan satu yang kita kenal 260. Jadi jumlah dia berapa? 206. Sini pun ada formula dia ni. Dia akan calculate terus apa yang ada masuk dalam ni. Dia akan calculate di atas ni. Jadi itulah nombor tadi 275 dengan 261. Tengok. Tengok tadi ya. Ain kan. 2 tadi ain ke? Tadi ain. Oh, itu baru dua. Itu baru dua ya. Jadi dia lepas tu banyak lagi ya. Kita tepikan sikit supaya dia kalimah abadah. Dia ada lagi Tadi kalimah abadah tadi banyak kalimah lagi huruf ain. Ain ada lagi belah bawah ni ya. Ain, waw, nun lagi. Lepas tu ain, lam, mim lagi. Ain, fa, lam lagi. Ain, qaf, lam. Ain, mim, lam lagi. Ya. Ain, azaba lagi. Semua ni kalimah yang kita sudah kenal ya. So kita simpan ini rekod peribadi kita. Jadi kita baru tahu, dulu kita tak pernah ada rekod berapa kalimah yang kita kenal ya. Jadi dicampur yang jadi akhirnya dicampurlah 261 campur dengan 10 campur dengan 8, semua formula dah ada. Ya, 49 kalau siapa yang pandai guna Excel tu dia fahamlah. Ya, campur 70, campur 367 untuk kalimah grup Aizaba ni, campur 360 yang ni ada wazan satu je.
Ya, dia satu wazan. Kalau satu baris tu mana dia ni wazan satu je. Ini pun kena tahu, kena kopikan dia, pergi ke sini wazan satu. Dia tak ada wazan lain, ya, wazan satu je. So wazan pun tuan-tuan puan-puan kena belajar nanti, ya, kena faham. Kalau tidak apa kita sebut je wazan satu, tak faham apa dia. Betul. Lepas tu campur akhir sekali, campur 16. Jadi semua ni bila dicampurkan, formula tu dah calculate, dia bawa ke depan tadi, Ain ialah sebanyak berapa? Yang dalam Quran 2370. Kita dah kenal 2338. So di sini kita boleh monitor lah. Banyak tak kita tak kenal. Ya? Kalau apa ni, katalah daripada 2370 kita baru kenal 300 saja. Maknanya banyak kalimah tak kenal lah tu. Kena belajar lah. Begitu juga kita ambil contoh lain. Apa? Ini alif pula. Yang kanan sekali, ya. Kita kata siapa? Alif yang digunakan bermula dengan alif, ya. Alif huruf pertama. Ada 2899 kalimah. Kita dah kenal 2822. Macam mana nak cari? Pergi ke alif lah bawah ni. Ya, kita kanankan dia. Kita ambil alif, buka alif. Ni dia alif. Ni dia. Ya. Okey, bermula dengan atas sekali. Ya, ini apa ni? Okey, saya padamkan dululah yang ada ni sebab dia ganggu, ya. So saya padamkan dulu catatan tu. Okey. Jadi untuk bermula dengan alif, apa contohnya? Alif khazal. Jadi kata asal dia khaza maknanya mengambil. Yang ni semua daripada alif khazal lah ni. Dan setiap kalimah ni dia berulang banyak kali, ya. Berulang banyak kali. Jadi untuk wazan satu ni berapa kali digunakan kalimah dia? 136 kalimah dalam wazan satu saja. Wazan kedua dia guna 9 kali. Ini contoh saja. Dua ni dia berulang banyak kali, ya, sampai 9 kali. Kita kenal berapa? 7. Ya. Untuk permulaan. Tapi nanti kalau kita kenal semua, kita tukarlah letak 9. Ya, sini sebenarnya kita boleh dah kenal, saya kena update dah, boleh 9 je kenal semua pun. Ya. Yang ni wazan ke-8, apa contoh dia? Muttakhaza, muttakhizi, muttakhazat. Itu pun apa? Wazan ke-8. So wazan ke-8 ada 128 kali digunakan dalam Al-Quran, ya, dan kita kenal, ya, dalam 120. Samalah prosesnya, ya. Yang 259 ni dicampurkan 8661 ni, campurkan 549, campur 109, campur 450 sampailah ke bawah ni, ya. So dia akan bawa ke depan sana, iaitu sebanyak alif tadilah, iaitu 2824. 99. Daripada 2899 kita sudah kenal 2824. Sebab tu dapat 95% ni, ya. Sebab peratus kalimah yang kita kenal adalah tinggi. Mana baca saja Al-Quran tu kita dah tahu dah. Itulah maksudkan kita mengenal. Okey, so balik pada khalaqa tadi, dia mengambil acuan yang ni, ada acuan kata terbitan ni, dia mengambil acuan fa'ala. Sebab tu kita kata beri nama tadi apa? Fa'il madhi maklum wazan satu. Kalau nak sebut wazan satu A pun boleh juga, ya. Wazan satu A. Okey, ya. Tapi mungkin sebelum saya bagi template ini, kena juga kita belajar dulu tentang wazan lah, ya. Sebab dia melibatkan wazan ni. Kita kena tahu apa yang dimasukkan wazan 2 sampai 10 ni.
bentuk dia berubah. Kalau ini fa'ala, fa'ilu, fa'ula, wazan satu. Tapi bila mengambil wazan kedua, dia sudah jadi fa'ala. Ain tu ditasydidkan. Kalau wazan ketiga ni, dia bukan fa'ala lagi. Dia jadi fa'ala. Ada alif tambahan. Ya. Itulah dipanggilkan acuan. Acuan ni ialah pattern ya, kepada kalimah-kalimah Al-Quran. Okey, so kita balik kepada slide tadi ya. Yang kita nak buatkan latihan tadi, saya sampelkan dulu macam mana nak menerangkan khalaqa. Okey, saya ambil contoh yang kedua, kafaru ya. Kafaru ni sebenarnya ada dua komponen. Komponen pertama ni sebenarnya ialah kafara. Ya, macam mana? Cara nak menerangkan kita kena gunakan leksi logos ya. Baru apa? Kalau tak gunakan leksi logos, kita tak dapat gambaran yang baik ya. So kita gunakan leksi logos. Saya pergi ke leksi logos kat mana? Di sini ya. Saya ambil tab baru. Ambil leksi logos, kita boleh buka leksi logos. Untuk menerangkan ya, bila kita menerang tu kita kena tunjukkan apa yang kita terangkan tu, bukan takat sebut saja orang tak nampak. Jadi kita tuliskan, gunakan leksi logos ni, keyboard leksi logos ni, tuliskan kafaru tadi. Iaitu kaf baris atas, fa baris atas, ra baris depan, dan dia ada alif ziyadah tadi ya. Alif ni terletak kat tanda bulat. Nah, itulah. Ada waw ya. Wow. Waw tertinggal waw pula. Kafaru. Jadi kita kena menerangkan tu, kita kena apa? Tunjukkan komponen. Kita panggilkan komponen ya. Komponen. Sebenarnya kafaru ni ialah komponen. Kopikan dia. Dia ada dua komponen di sini. Ada dua, iaitu fi'il dan fa'il. Letakkan tanda campur ya. Dia satu, kafaru ni sebenarnya dia adalah kafaro. Itu asal dia. Kemudian komponen kedua ialah waw alif ziyadah ni. Inilah pelaku dia. Yang ini kata kerja dia. Fa'il dia dan apa, waw alif ziyadah ni lah. Ya. So bila kita menerangkan komponen tu, kita tak boleh apa ya, kita tak boleh letak domah tadi macam tadi, tak ada. Perkataan macam ni tak ada. Dia kena baris atas. Dia hanya bertukar pada domah tu apabila dia bergabung ni ya. Sebab ra dah berjumpa dengan waw mat tu, barulah dia tukarkan baris domah. Ya, sebab kalau katalah saya campurkan ni, ya, campurkan ni, ya. Kalau kita gabungkan dia, dia akan menjadi ya. Wow, sebenarnya tambah waw alif ziyadah ni dia akan, kalau saya buang tanda campur ni, dia akan jadi macam tu. Kafara dengan waw. Ya, dalam Al-Quran tak boleh tulis macam ni. Sebab bila waw mat, huruf sebelumnya mesti baris domah. Sebab itulah tukar pada domah ni. Itu cara dia, proses dia untuk kita mengenal kalimah tu ya. Sebab kalau kita tengok kalimah saja, kita tak kenal dia. Sehinggalah kita boleh membentuk dia. Okey, tapi belajar pembentukan ni tajuk dia, topik dia lambat lagi ya. Tapi biasanya bila saya menerangkan tu, saya akan buat demo saja ya. Macam mana membentukkan kalimah tu dapat memberi kefahaman kepada kita mengenal kalimah tu. Macam inilah kafaru ni sebenarnya ialah kafara tambah waw alif ziyadah. Bila tambah tu, buangkan tanda campur tu, dia akan jadi kafara dengan waw alif ziyadah. Yang kalimah macam ni tak wujud sebab ra baris atas bertemu dengan waw tak boleh.
Jadi kena tukarkan ra tu ke baris hadapan. Jadilah kafaru. Kafaru. Ha. So bila kita nak menerangkan ni, kalau perempuan tuan-tuan dah mahir digital nanti, kita gunakan penulisan dalam online ni, kita boleh terangkan satu-satu ya komponen ni. Jadi kafaro ni ialah dia fi'lun madhi. Fi'lun madhi. Ha. Maklum wazan 1A. Betul. Maklum dulu. Maklum wazan Wazan 1A. Kita ada 1A ya, dia ada tadi. Kalau nak bracket for A tu pun boleh juga. Ya, 1A. Itu dia punya Okey, ini dia fa'il. Ini dia punya kata kerja ya. Lepas tu fa'il dia dan letaklah dan fa'ilnya. Dan fa'ilnya ialah home. Ya. Fa'ilnya home lah. Nanti kalau kita nak masukkan jawi tu, kita boleh masuk dalam bracket tu home ya. Okey, home ni apa dia? Dia terangkanlah. Mereka lelaki ramai. Kita menggunakan Arab muzakkar. Muzakkar jamak. Jamak. Okey. Jamak ghaib. Okey, lepas tu dia mereka ialah ghaibun. Ghaib. Ghaibun ya. Baik. Okey, apa lagi? Dia punya i'rab. Home tu nampak tak? Tak nampak kan? Yang nampak ialah wa li ziyadah kan? Ya. Okey, yang ni pun kita panggil mustatir. Dia tersembunyi juga. Dia pun tersembunyi juga. Yang nampak wa li ziyadah. Home tu tak nampak. Jadi fa'ilnya sebenar adalah home ya. Okey, apa lagi? Waw ni dia melekat ataupun disambung terus kepada kafarah tu, kita panggil dia muttasil. Muttasil pula. Ya. Sebab pelakunya ada bersama dalam kata kerja tu. Kalau pelaku dia tak ada dalam kata kerja, dia berasingan, itu dia panggilkan munfasil. Okey. Okey. Yang marfu. Dan baru kita masukkan, jangan lupa dia punya i'rab. Semua fa'il adalah marfu'. Ya. Okey, lihat di sini saya tak masukkan i'rab kepada kafara ya, sebab fi'il madhi tak ada i'rab. Dia tak macam kalau fi'il mudhari' dia ada i'rab. Bila kita menerangkan fi'il mudhari', kita akan masukkan i'rab kepada komponen fi'il mudhari'. Tapi untuk madhi tak ada ya. Madhi ni dia tak diceritakan dengan bentuk i'rab. I'rab untuk kata kerja ni dia boleh jadi marfu', boleh jadi mansub, boleh jadi majzum. Ada 3 tu. Tapi fi'il madhi tak ada. Tiga-tiga tak ada. Sebab tu biasanya fi'il madhi kita tak ceritakan, dia tak ada i'rab. Yang ada i'rab ialah fa'il saja, iaitu yang marfu'. Okey, jadi home ni tadi kita letakkan bracket ni, kalau kita nak masukkan jawi dia tu, kita boleh gunakan leci logos ni yang sama, boleh pinjam saja ya tempat di leci logos ni untuk sementara type je, sorry. Pinjam kat sini, home ialah baris depan dengan mim sukun. Ya, pinjam je sekejap. Kat dia masukkan dalam bracket ni ya. Bracket ni itulah home. Yang kita tulis Rumi tadi, HUM tu kita boleh masukkan dalam jawi dia.
So banyak macam perkara kita bila pandai digital ni ya, untuk membuat penerangan yang baik ya kepada kalimah-kalimah yang kita ya pelajari. Okey, 1A ni kalau kita nak kemas, kita 1A dalam bracket lah dua-dua. 1A tu satu kat bawah tu keluarkan ya. Wazan 1A. Okey. Apa lagi kita boleh bagi masuk dalam catatan ni ya, iaitu makna dia lah. Kafaru ni boleh kita masukkan. Terus kita cara nak masukkan tu kita buat colon saja. Colon dengan sempang ni untuk memberi makna dia. Kafaru tu bila kita dah faham, kata kerja kita faham, fa'il pun kita faham, jadi masukkanlah. Kafaru hum tu makna dia mereka. Kan? Perbuatan ni telah berlaku sebab dia fi'il madhi, masukkan telah. Kafaro ni apa dia? Mengingkari. Kafaro ni asal dia ingkar. Mereka telah ingkar. Itulah makna dia. Okey, berbeza dengan khalaqa tadi. Khalaqa tu dia punya fa'il dia tak nampak ya. Tak dinyatakan, tapi kita tahu kalau bila tak nyatakan tu fa'il dia lah huwa. Yang ni wa li ziyadah ni fa'il kepada hum. Di mana kita tahu hum, kita balik kepada apalah yang kita belajar dulu ya. Kalau saya pergi kembali pada slide tadi, mana slide tadi? Dulu kita dah belajar di sinilah. Wali ziyadah tu mewakili fa'il, bagian fa'ilnya. Inilah. Wali ziyadah ni ialah hum. Inilah sebenarnya domain pelaku tu. Wali ziyadah tu hanya tanda saja ya. Dipanggilkan tanda isim domir fa'il kepada hum. Jadi yang sebenar pelaku tu ialah hum tu. Okey ya. Ini contoh ya macam mana kita nak menerangkan kalimah. Yang ni kita gunakan sekali leksi logos ya untuk membantu. Ini apa ni? Ustaz kita sebenarnya dah patutnya dah kena mahir ni ya. Ada praktis ke? Ustaz Saiful. InsyaAllah sikit-sikit boleh. Ya. Tetapi yang menulis ni tak boleh buat melainkan kalau kita buat screen sharing ya. Kemananya kena on Zoom tu, lepas tu buat screen sharing. Bila screen sharing baru boleh dia ada apa tu? Ada alat dia ni untuk menulis, untuk buat kotak dan sebagainya. Ya. Ni kita boleh arrowkan dia. Ya, buat tanda panah lah, kita ambil arrow dalam ni. Lepas tu boleh tukar warna dia. Ya, yang kita masukkan ni apa? Ialah kalimah kafaru tadi. Ya, so maknanya ini penerangan kepada kalimah kafaru. Kalau kita nak buat ayat yang elok-elok, boleh ya. So kita boleh edit dia balik. Jadi kita buat ayat elok, kalimah kafaru. Ini itu adalah ya fi'lun madhi maklum wazan 1A dan fa'ilnya hum. Hum ni tak payah besar ya, sebab kalau dia besar dia ha, jadi HUM ya. Muzakkar jamak ghaibun mustatir iaitu tersembunyi, muttasil yang marfu' yang membawa erti mereka telah ingkar. So yang ni tu kita bracket ni masuk je lah. Yang kita masukkan kalimah tu ialah kalimah faru ni, copy je lah. Tak, mutasil tadi apa Ustaz? Dia tidak dinyatakan dalam kalimah tu. Hum ni dia tak ada dalam ni kan. Itu dipanggil mustatir. Mustatir maknanya tersembunyi. Bukan mustatil, mutasil. Mustatir. Nanti saya tuliskan jawi dia.
Okey, so, lepas tu tujuannya kita masukkan jawi tu supaya kita kenal ya. Jadi saya sekarang ni masukkan jawi untuk mustatir. Yang dimasukkan Tak MP ke tak? Lagi kecil dah. okey ya, sekarang saya mustatir, saya masukkan jawi. Iaitu mim, sin, ta, ta, Dia tak payah move. ra. Itu ijaan mustatir. Kenapa? Kopikan dia, bawa ke masuk ke dalam bracket ni. Tu dia je mustatir. Yang makan tengah itu lah. Kecil speaker. Jadi kalau nak ijaz dia, bagi dia ke kiri sikit supaya dia tak terkeluar pada kotak tu. Ya, macam-macam kita boleh buat lah. Muttasil kalau nak masukkan pun sama ya. Itu buat bracket. Yang mana yang rumi tu kalau kita nak kemaskan lagi, masukkan jawi dia sekali. Muttasil macam mana hija dia? Mim, ta tu bertasydid ya. Bertasydid. Lepas tu shad, lam. Muttasil. Okay, sama juga kopikan dia. Lepas tu masuk ke dalam bracket tu. Bila tiap kali kita menyebut yang rumi tu, kita tahu jawi dia macam mana ya. Yang ni mustatir ni saya copy sekali sebab ta tu sebenarnya saya sukunkan sin tu apa kena letakkan tanda sukun dia ya. Saya letakkan tanda sukun dia supaya kita nampak. Mim, sin tu disukunkan. Mustatir. Yang lain tu tak payah baris. Kalau ada tasydid dengan sukun je kita tandakan. Ambil masuk balik sini. Itu mustatir. Yang ni muttasil. Okey, itu lebih kuranglah ya penerangan kita kepada kalimah kafaru. Ya, dengan cara kita menulis sekali lah. Ya, kalau kita tak menulis ni, kita bercerita dalam bentuk cakapan je boleh, tapi orang yang mendengar tak faham. Tak apa jelas apa benda yang dicakap ni. Sebab tu dalam kelas kita, dalam program kita, kita latih sekali menulis ya dengan cara digital ni. Walaupun jauh tapi boleh nampak. Kalau dekat pun satu kelas, satu bermuka tapi tak ada ditulis, ya, dengar saja pun tak kemas lagi. Okey, jadi kalau kita balik kepada slide tadi, apa yang kita cantik kat sini, sebab ini dia panggilkan on screen labeling ya. On screen, dia tak hilang. Ya, kita tukarlah apa-apa dia punya file dekat window ni, yang ini tetap ada. Ya. Cuba kita tukar kepada slide ya. Saya tukar ambil slide terbalik. Nampak tak? Catatan tu masih ada lagi. Cuba kita adjust lah. Kalau kita put tadi slideshow mode, ya, masuk slideshow. Okey. So kita adjust lah dia supaya dia letak ke tempat yang bersesuaian ya. So mungkin kita letakkan belah atas ni sebab yang ni dia. So kita boleh adjust dia belah atas. Cuma warna saja ya. Warna ni dia tak boleh nak tukar, dia ambil warna merah saja. Saya pun tak faham. Kalau boleh tukar warna hitam lagi bagus. Ya, yang masukkan penerangan ni ialah kafaru ni. So kita letak pada kafaru dan arrow ni pun kita adjust dia sekali lah. Size font dia boleh ubah tak Ustaz? Ha? Size font untuk yang penerangan tu
Kita Ha, boleh ubah tak? boleh. Kalau nak buat apa capital pun boleh. Bukan, berkecilkan sikit. Yang ni tak ada. Ya. Font ni Boleh tak ubah tak saiz font ni? Dia kecilkan tak boleh, tapi kita boleh ajar kotak ni. Oh. Kan dia boleh dia panjang pendek situ kan. Okey, saya nak tukarkan apa warna arrow ni, kita terbalikkan ya, kita buat arrow barulah. Ni masukkan situ. Nanti saya rasa font ni tak boleh apa ya. Dia font ni dia warna merah saja. Nanti boleh tak saya tukar warna lain? Tak boleh. Kalau saya ambil warna hitam sekarang, lepas tu tagkan dia. Tukar warna hitam, mau tak? Boleh. Kan? Barulah kemas sikit. Perjelas. Lepas tu arrowkan dia lah. Anak panah kan. Ambil anak panah kita boleh ambil warna biru lah. Biru gelap sikit. Yang ni. So yang nak kita ialah yang ni lah. Kaparu ni. Itu yang bagusnya digital ni, kita boleh buat pembentangan penerangan lebih kemas ya. Tapi kena rajin berlatih lah. Dulu saya minta saudara Audi buat kelas tuition ya. Dalam seminggu tu buatlah sekali ke, ajar benda-benda ini supaya mahir ya. Okey. Bila tuan-tuan dah buat catatan macam ni, boleh simpan dia, gunakan print screen ya. Dekat komputer tu ada print screen. Bila print screen macam dia ambil gambar tu, dia boleh simpan dalam file, dia panggilkan screenshot. So lain kali kalau kita nak nak cari balik, kita pergi kat screenshot tu, kita boleh tunjukkan balik. Ni yang kita bincang hari tu ya. Supaya kita tak perlu menulis balik. Ya. So kita simpan dia elok-elok. Okey. Sekarang ni Puan Nofalila, okey, cuba buat latihan Qola pula ya. Cuba terangkan Qola ni. Ini ulang kaji je sebenarnya, kita dah buat hari tu. Kalimah Qola ialah fi'lun madhi, maklum, wazan 1. Dan Okey. fa'ilnya huwa. Wah, betul. Muzakkar, mufrad, ghaibun, mustatir, iaitu tersembunyi. Dia tersembunyi, okey, mustatir. Dan Okey. Lagi. dia marfu' sebab dia fa'il. Dia punya i'rab pun tetap marfu' sebab fa'il. Lepas tu perkataan ini atau kalimah ini memberi maksud dia seorang lelaki telah berkata. Dia seorang lelaki telah berkata. Betul lah. So maknanya kalau boleh menerang macam tu mana dah mula kenal lah tu. Okey, cuba satu lagi, an'amta pula. Ini kita hari-hari kita baca dalam Al-Fatihah. Kalimah an'amta ialah fi'lun madhi. Maklum ni saya tak tahu pula Ustaz. Maklum wazan keempat. Maklum wazan keempat dan fa'ilnya ialah anta. Ya. Iaitu muzakkar, mufrad, mutakallim. Bukan. Dia orang kedua ya, Mukhatab. Mukhatab. Dia punya dia tak masih tersembunyi sebab dia masih ada lagi tar kat belakang. dia masih lagi mustatir sebab tak nampak anta tu, yang nampak ta saja ya.
Lepas tu dia Ah, masih melekat ni bercantum, dia pun muttasil juga. dia mustatir, tersembunyi sebab tiada kalimah antar secara keseluruhan yang ditulis adalah kalimah ta sahaja, dan dia muttasil yang marfu'. Yang marfu' sebab dia fa'il. Semua fa'il dia mesti i'rabnya Bersifat beri'rab marfu'. okey ya. Dan kalimah ini Memberi makna memberi makna kamu seorang lelaki telah beri nikmat. beri nikmat. An'am tu sebenarnya an'ama yang membawa erti telah beri nikmat. Siapa yang beri nikmat tu ialah ta tu mewakili anta, ya. Jadi kamu seorang lelaki telah beri nikmat. So kamu ni dalam ayat Allah, dalam ayat Quran tu dia memasukkan Allah lah, ya. Allah, kamu Allah telah beri nikmat. Okey, sekarang ni macam mana kita tahu wazan keempat, ya, an'ama ni. So kita akan gunakan template yang saya kata tadi, ya. Template mana dia di sini. Tengok bentuk an'ama tu sebenarnya dia mengambil bentuk yang ni, af'ala ni. Acuan ni dia belum ada fa'il, dia tak ada fa'il, ya. Jadi acuannya tanpa fa'il tu ialah an'ama, ialah af'ala. Jadi af'ala ialah fi'il madhi maklum wazan keempat. Itulah macam mana kita mengenal kalimah tu, jenis dengan wazan dia mengikut menggunakan acuan ni. Kemudian tambahkan ta lah, ya, daripada af'ala menjadi an'ama. Kemudian barulah tambahkan ta tu isim dhamir fa'il yang mewakili anta tu. Jadilah dia an'amta. Okey. Cukup kan untuk hari ni, ya, sebab tak ramai ni. Okey, Ustaz Saiful. Okey, Ustaz. Okey, cuba beri maklum balas apa ni? Prestasi Puan Nur Fadilah kita, walaupun latihan 2 saja. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz dan juga Puan Lila dan Puan Lima yang berada dalam bulan hari ini. Yang saya nak mengulas tu tak adalah sangat, tapi cuma lebih kepada struktur daripada yang Ustaz ajarkan. Ya. Mungkin pada perkataan an'amta tadi, Puan Lila boleh masukkan, maksudnya yang pertama, kita boleh bahagikan ataupun boleh menyebut tentang komponen perkataan. Ya. Yang mana an'amta tu kita boleh sebutkan sebagai mempunyai 2 komponen. Yang pertama fa'il dan juga yang kedua adalah fa'il. Mungkin saya boleh bantukan kat sinilah, ya. Iaitu kita boleh pecahkan kepada dua-dua. Yang pertama tu ialah kita tulis dia dulu, an'amta penuh dulu. Okey, an'amta ni sebenarnya adalah daripada consist by 2 komponen. Kita pecah dia, bila dia kita asingkan dia, ya, dia akan menjadi yang ni tak boleh lagi baris mati. Dia kena baris ataskan. So sebenarnya perkataan tu adalah daripada an'ama dengan ta. Itulah dia jadi an'amta tu. Kalau kita nak apa? Kalau kita nak buat satu step lagi boleh, ya. Iaitu kita ambil yang ni.
supaya kita nampak apa sebenarnya berlaku. Dia an'ama dengan ta ni bila kita buang tu dia jadi apa? An'amata macam tu ya, an'amata. So an'amata ni tak ada ya. Mim tu bila dia bergabung dengan domir fa'il dia kena sukunkan. Sebab itulah dia kena sukunkan tu. Itu kalau kita buat 3 step macam ni akan lebih senang. An'ama asal dia an'ama, kata kerja dia ta tu adalah domain dia. Dia bila gabung dia jadi an'amata, tapi an'amata tak ada ya. Min tu kena sukunkan, jadilah an'amta. Okey, betul kata Ustaz tu. Kalau kita boleh terang komponen dia, kita akan lebih jelas lah. Yang lain-lain tak ada apa Ustaz. Nampak Puan Adila nampak lah Okey ya. dengan dia punya ni. Ya, Cuma okey. mungkin tambahan satu lagi Ustaz yang kita telah sebutkan tentang mustatir dan munfasil. Mustatir dan juga sebut tentang apa satu lagi Ustaz? Mustatir, Mutasil. muttasil. Tapi kita mungkin belum sebut tentang munfasil Ustaz. Okey ya. Kalau kita nak terangkan tu kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh dalam Quran. Ya. Ambil contoh dalam Quran. Yang ni kita boleh padangkan dah. Yang apa ni? Yang tanda-tanda ni kita boleh padang pakai dia. Okey, kita ambil yang daripada awal lah ya, surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Kita pergi ke ambil ayat muka surat kedua ni lah ya. Cuba kita tengok ada tak apa ni fa'il munfasil dengan fa'il mustatir muttasil dengan munfasil ya. Mustatir dengan munfasil tadi kita dah nampak lah macam kafaru tadi ya. Okey, yang ni mustatir dengan munfasil lah ya, dia melekat, dia attach ya. Okey, kalau fa'il yang tidak melekat ya, dia berasingan. Sebagai contohnya lihat di sini mana dia amanannasu wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Di bawah sikit. Ni ya. Macam ni amanah ni kata kerja fi'il madhi. Ya. Di manakah pelaku dia? Pelaku dia an-nasu ni. Ambil warna merah. Ya. So ini komponen kata kerja dia. Yang pelaku dia berasingan. Ini pelaku kepada amanah tu. Manusia tu pelaku kepada amanah telah beriman. Jadi yang ni dipanggilkan munfasil ya. Munfasil. Kalau nak taikkan munfasil tu, saya pergi ke lesi logos. Ya, bawah ni min, non, fa, qad, lam. Ya, kalau nak bariskan dia, nak bantu boleh. Mim baris apa? Lepas tu non tu yang sukun, fa baris atas, qad baris bawah, lam ni ialah dhammatain. Ijaan dia dhammatain ya, bukannya sukun ya, lam ni ujung. Dia asalnya ialah munfasilun. Tapi orang Arab tak cakap munfasilun, dia cakap munfasil. Ya, dia wakafkan. Bila dia wakaf, lam tu disukunkan bunyi dia. Itu jadi munfasil. Yang tadi muttasil tadi kalau nak bariskan mim baris depan, ta yang tasydid baris atas, shad baris bawah, lam tan juga. Itu muttasilun. Maksudnya Puan Nadila untuk yang munfasilun ni, dia punya pelaku dia ataupun fa'il dia berpisah ataupun berasingan dengan dia punya perbuatan tersebut. Macam tadi Kalau kan. Macam ni ya. Amanah ni kata kerja dia, siapa pelaku dia? An-nas. Jadi dia ni dipanggilkan fa'il yang
munfasil. Yang munfasil ialah dia berpisah dengan pelakunya ya. Pelaku yang berasingan daripada kata kerja. Munfasil. Contoh apa munfasil lagi ya, saya bagi. Okay. Tengok kalimah ni. Kata kerja. Tengok ni ya. Ini kalimah fazada ya. Sebenarnya dia punya fi'il madhi dia zada sajalah. Manakah dia punya apa? Pelaku dia. Pelaku dia Allah ni. Ni dia. Bukan home tu. Home tu objek dia. Pelaku dia Allah ni. Allah lah yang menambah. Ya. Allah lah yang menambah kepada mereka maradha, penyakit tu. Jadi pelaku dia Allah ni. Jadi Allah ni munfasil. Dia berasin. So pelaku yang berasin tu tak semestinya berada terus selepas apa ya? Selepas kata kerja. Dia boleh jadi apa? Jauh. Ini dia ada objek dulu. Ini pun satu lagi ya. Sama sebenarnya amanah nasu ni Allah nak menceritakan lagi dalam ayat yang sama di sini. Amanah sufaha. Amanah ni ialah kata kerja dia. Pelaku dia yang ni. Nampak? Pelaku dia mesti baris depan sebab dia marfu'. As-sufaha'u tu itu apa? Fa'il munfasil. Sufaha'u tu apa maksud dia Ustaz? Orang sufaha' ni orang-orang bodoh. Orang-orang yang bodoh tu telah beriman. Ini cerita ni apa? Allah nak mengatakan orang munafik ni, ya. Dia kata, Allah kata wa iza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kamu semua, kama seperti mana amanan nasu, mana manusia yang sebelum ni telah beriman, iaitu sahabat-sahabat Nabi semua tu telah beriman kan. Jadi Allah kata, beritahu dia orang ni beriman macam mana kamu semua beriman tu. Jadi orang munafik tu jawab apa? Qalu. Mereka berkata tu maksud dia mereka menjawab. Ya. Anu minu kama dalam bentuk dia soal balik. Patutkah kami beriman? Kama sebagaimana amanah sufaha. Orang-orang bodoh tu telah beriman. Jadi mereka kata orang yang beriman tu seolah-olah dia kata orang bodoh pula. Itu orang munafik punya kerja lah tu. Ya Allah nak ceritakan kepada kita. Kan? Tapi Allah jawab. Sambung ya. Ala. Ketahuilah Allah kata innahum, sesungguhnya mereka humus sufaha, sebenarnya mereka itulah yang orang bodoh. Walakin la, akan tetapi la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Jadi Allah balas balik ya, apa yang mereka katakan tu sebenarnya mereka tu orang bodoh Allah kata ya, tapi mereka tidak mengetahui. Dia ingat apa yang dia buat tu betul saja kan. Macam Yahudi sekarang lah, Palestin tu. Ya. Dia kan, dia betul buat tu. Orang kata salah tak, dia kata dia betul. Itu masalahnya orang yang menolak Islam ni. Ya. Dia sesat, dia akan zalim, dan akhir nanti tempat dia neraka Jahannam. Sadaqallahul azim. Okey, saya ingat cukup untuk hari ini. Ini kita sebagai latihan ya, imbasan saja ya. So hari ini tadi kita tak rekodkan. Kita ada rekod. Oh ada ya. Puan Halim Matun ada ya? Tak perasan dia ada tadi ya. Oh okey ya. Kalau tidak boleh suruh latihan, tak apa. Kita buat minggu depan lah ya. So lebih kurang macam tu lah ya. Nak menengok kalau kita sudah mula mengenal ya kalimah tu. So bila kita kenal di tempat ni, di tempat lain dalam Quran pun sama je dia punya. Ya, dia punya cara dia je, prinsipal dia ya. Itulah sebab
penting tadi saya tunjukkan dalam template tu, penting untuk kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran. Bila kita kenal nanti, seluruh Al-Quran tu kita akan bacanya dengan memahami, ya, insyaAllah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.